Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu tuan-puan suara okey ke? InsyaAllah kita sambung muka surat 17 muka surat 17. Muka surat 17 perenggan kedua, perenggan kedua, dan bersalahan pada sifat itu. Sambung bersalahan pada sifat. Baik, kita boleh mula tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan masa peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab kita tuan-puan. Kita masih lagi berada dalam tajuk ciri yang keempat ataupun sifat Allah Ta'ala yang keempat, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sifat Allah Ta'ala yang keempat ini nama dia ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Terjemahannya kita panggil Allah Ta'ala bersalahan dengan baharu ataupun bersalah dengan makhluk. Maknanya Allah tak sama dengan sekalian yang baharu ataupun segala yang baharu, meliputi tiga aspek yang kita bincang, iaitu tak sama dari sudut diri Allah Ta'ala, tak sama zat Allah Ta'ala, tak sama dengan baharu, dengan zat baharu ataupun dengan jirim. Yang keduanya ialah mukhalafatuhu ataupun bersalahan ataupun tak sama Allah Ta'ala dari sudut sifat ataupun dari sudut ciri. Dan yang ketiganya yang kita akan bincang malam ini, yang kedua dan ketiga, iaitu Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan. Ini perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan baharu. Kita akan bincang pada malam ini dua tuan-puan. Kita lengkapkan huraian mukhalafatu ta'ala lil hawadith dari sudut sifat Allah Ta'ala dan juga dari sudut perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud? Apa makna Allah Ta'ala ini tak sama dengan ciri makhluk? Dan apa maksud ciri Allah, sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk? Apa maksud ciri Allah ataupun perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk? InsyaAllah kita akan bincang dua tajuk pada malam ini dan kita akan settlekan dalil yang terakhirnya. Apakah dalil yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersifat dengan sifat mukhalafah meliputi ketiga-tiga aspek. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan bersalahan Allah Ta'ala pada sifat itu ialah, apa maksud Allah tak sama
dengan sifat. Sifat Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Apa maksud sifat Allah Ta'ala tak sama dengan baharu? Sebelum daripada ini tuan-puan, kita ingat balik, apabila kita sebut Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, kita kena terbayan di minda kita ini kerangka. Apa dia kerangka basic tuan-puan? Allah tak sama dengan baharu dari sudut tak sama dari sudut zat, tak sama dari sudut sifat, tak sama dari sudut perbuatan. 3. Jadi kita nak tahu tuan-puan, apabila tergambar ada kerangka dalam minda kita, apabila sebut mukhalafah, dia meliputi 3 aspek. Maka satu persatu itu kita kena faham makna dia. Yang dikatakan yang pertama yang telah kita bincang sebelum daripada ini tuan-puan, maksud Allah Ta'ala tak sama dari sudut zat, iaitu zat Allah Ta'ala bukan jirim. Basic asas sahaja, ringkas sahaja, simple sahaja, tapi kita tahu makna dia. Walaupun simple bahasanya tuan-puan, tetapi kita tahu makna. Jangan kita sebut Allah Ta'ala tak sama dengan baharu, tetapi kita tak tahu dari segi pendetailannya. Seperti mana ada satu kumpulan yang mengatakan cukuplah kita beriman dengan surah Al-Ikhlas, tetapi dia tak tahu apabila dia baca Qul huwallahu ahad. Dia nak beriman dengan Allah Ta'ala ini ahad. Dia tak tahu maksud ataupun makna ahad itu, dia hanya tahu penterjemahan sahaja, maka tidak memadai untuk dia beriman, untuk dia pegang dalam hati dia. Allah bercirikan ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bercirikan satu, bercirikan tunggal, yakni tak berbilan. Dia tak tahu maksud apa yang kata tunggal, maksud apa yang kata satu, apa maksud tak berbilan. Maka tidak memadai untuk kita pegang dan beriman sekadar penterjemahan sahaja. Sebab itu penting tuan-puan, kenapa kita nak satu persatu kita detailkan dari sudut makna, kerana makna itulah yang kita nak beriman. Makna itulah yang kita nak faham dan kita nak pegang dalam hati kita untuk kita beriman sepanjang hidup kita sampailah kita meninggal dunia. Iman ini tuan-puan, dia tidak ada bermusim. Iman tidak ada bertempoh, tidak ada berwaktu dan tidak ada takkid. Dia iman ini sepanjang masa kita beriman kepada Allah, Allah Ta'ala bercirikan sekian dan hati kita pegang sampai kita mati. Itu dia iman. Dia lain dengan fiqh, dia lain dengan syariat. Adapun syariat, ilmu syariat tuan-puan, ilmu tentang solat, kita guna bila? Kita guna apabila kita nak praktik solat. Ketika mana kita nak mendirikan solat, ketika itu kita akan menggunakan ilmu tentang bagaimana tata cara mendirikan solat dengan betul. Tetapi tuan-puan, adapun ilmu berkaitan dengan ketuhanan, kita faham tentang ketuhanan, kita pegang sampai bila-bila, iman kita berterusan sampai kita mati. Sebab itulah direkodkan setiap saat dan masa, iman kita ini ada pahala, ada reward, ada bayaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terus tuan-puan, pagi malam ini kita nak bincang 2 benda sahaja malam ni tuan-puan. Apa makna Allah tak sama dari sudut ciri dan juga dari sudut perbuatan. Allah tak sama dengan makhluk dari 2 sudut yang kita akan bincang pada malam ini. Sebelum tu tuan-puan, kita recall balik apa maksud Allah tak sama dari sudut zat. Maksud dia tuan-puan, zat Allah Ta'ala bukan jirin, bukan jisin dan bukan jauhafiri. Istilah ini telah kita rungkai, telah kita bahas, telah kita sharing sebelum daripada ni. Apa maksud jirin? Kita dah bahas sebelum daripada ni. Cuma jisin dan jauhafiri kita tak sebut. Kerana kita dahulukan yang asas, iaitu apabila kita sebut Allah tak sama dari sudut zat, maksud zat Allah Ta'ala bukan jirim yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Itu sahaja kita faham. Yang kata jirim ini, ciri dia mesti dia mengambil ruang, mengambil tempat untuk kewujudan dirinya. Adapun Allah, diri Allah bukan begitu. Diri Allah bukan jirim. Pendek saja. Kita tahu jirim itu apa dia. Sebab tu setiap istilah kena faham tuan-tuan. Settle. Apabila makna yang pertama, kita dah faham yang kata Allah tak sama dengan zat. Zat Allah bukan jirin, bukan jisin, bukan jauhafiri. Iaitu zat Allah jenis, bukan jenis mengambil ruang untuk kewujudannya. Baik, settle. Yang kedua tuan-puan, kita nak terus pada malam ini. Dan bersalahan pada sifat itu ialah, ini yang kedua. Apa maksud ciri Allah, sifat Allah tak sama dengan ciri yang ada pada makhluk? Sebelum tu tuan-puan, istilah kita kena faham terlebih dahulu. Kita kena faham terlebih dahulu apa dia istilah sifat, apa dia istilah zat, dan apa dia istilah jirim yang telah kita bincang sebelum daripada ni, dan apa istilah tuan-puan
Arab yang telah yang akan kita bincang pada malam ini. Ini istilah asas. Baik, dan bersalahan pada sifat. Sifat ni tuan-puan, dia punya guru dia ataupun dia punya pasangan dia ialah zat. Zat, diri. Yang kita panggil zat ni apa dia tuan-puan? Saya ulang sekali lagi tuan-puan, istilah asas pada malam ini saya akan bagi 4 istilah asas pada malam ini, iaitu zat, sifat, arab, zat, sifat, jirim, arab. 4 istilah ini asas tuan-puan. Istilah basic merujuk kepada makhluk. Sebelum daripada ini kita dah bincang 4 juga tuan-puan. Kita bincang makhluk, kita bincang hawadis ataupun hadis, kita bincang mungkin, dan juga kita dah sebut sepitah lalu jirim. Malam ni tuan-puan saya akan sebut 4 benda sekali lagi. Yang pertamanya ialah zat, yang kedua ialah sifat, yang ketiga ialah jirim, yang keempatnya ialah arab. Kenapa? Kerana perbincangan pada malam ini merujuk kepada istilah 4 ini. Baik, zat ni tuan-puan, zat ini kita dah sebut sebelum daripada ini, tapi saya ulang balik. Yang kata zat ni tuan-puan, zat ini menurut istilah ataupun terma ilmu tauhid ataupun dalam ilmu kalam. Bukan zat, bukan dalam ilmu nutrition, tidak. Kalau kita sebut zat dalam ilmu nutrition, dia merujuk kepada nutrients. Dia panggil zat ini merujuk kepada nutrients, sama ada zat besi, sama ada vitamin, kita panggil zat. You ni kurang zat ni. You punya, saya tengok muka you ni tak berseri-seri, muka you nampak letih, nampak tak apa sehat. Sebab apa? Sebab ada kekurangan nutrisi dalam badan you diperlukan. Ada kekurangan zat yang tak cukup. Ini zat ini, kalau refer dalam ilmu sains pemakanan, dia panggil nutrients ataupun dia panggil nutrition. Zat besi, vitamin, mineral, protein, tu kita panggil, umumnya kita panggil zat. Tetapi dalam istilah, dalam terma ilmu kalam, dalam terma tauhid, zat ini dia merujuk pada apa tu? Maqama binafsih. Itu zat. Maqama binafsih, sesuatu yang boleh berdiri sendiri. Sesuatu yang boleh berdiri sendiri. Tak perlu dia menumpan orang lain untuk kewujudan diri dia. Itu dia panggil zat, tuan-puan. Zat ni tuan-puan, maqama binafsih, sesuatu yang boleh berdiri sendiri untuk kewujudan dirinya, tak perlu menumpan sesuatu yang lain. Itu dia panggil zat. Dan bahasa tua tuan-puan, dan bahasa lama, dan kitab-kitab lama tuan-puan, dia kata apa? Zat ni boleh bawa diri sendiri. Apa maksud dia? Diri. Apabila kita terjemah zat ini merujuk kepada diri. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, apabila zat dalam ilmu kalam, ilmu tauhid merujuk kepada diri, bukan ciri, merujuk kepada diri, itulah dia zat. Cuma dia lebih khusus tuan-puan. Zat ini diguna pakai dalam ilmu tauhid merujuk kepada zat Allah Taala. Zat diguna pakai merujuk kepada diri Allah, dipanggil zat. Bukan nama tuan-puan, diri Allah kita panggil zat. Apabila kita bertemu dalam istilah ilmu tauhid, tuan-puan, zat itu merujuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Kan jauh, sangat jauh tuan-puan. Sama dia punya panggilan, sama nama, tetapi makna sangat jauh. Zat dalam ilmu sains pemakanan merujuk kepada lain. Zat dalam ilmu kalam merujuk diri Allah. Zat dalam ilmu fiqh merujuk pada diri benda. Apapun benda, zat najis, diri najis, ain najis, dipanggil zat juga dalam ilmu fiqh. Tetapi kalau ilmu kalam, zat ini diri apa? Diri Allah Ta'ala, bukan diri benda, bukan diri makhluk. Settle tuan-puan. Yang kedua tuan-puan, sifat. Dalam bahasa Melayu kita panggil ciri. Dalam bahasa Arab dipanggil sifatun ataupun sifatun. Apa maksud dia tuan-puan? Maksud sifat ni apa dia? Iaitu maqama bi ghairi. Dia lawan kepada zat. Kalau zat maqama bi nafsih, kalau sifat maqama bi ghairi, sesuatu yang menumpan zat untuk kewujudan diri dia. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena tumpan lain. Tu dia panggil ciri. Dia kena tumpan zat. Kalau jenis menumpan benda lain, itu bukan diri, tetapi itu ciri. Itu dia panggil itu dia panggil sifat. Ini asas tuan-puan. Inilah dia panggil ramuan asas untuk memahami ilmu kalam. Untuk memahami ilmu tauhid, perlu kepada rencah ramuan asas ini.
Barulah kita boleh main, barulah kita boleh bahas ilmu tauhid. Kalaulah kita tak boleh beza zat dengan sifat, tak boleh beza jirim dengan Arab, tak boleh beza makhluk dengan alam, tak boleh beza makhluk dengan ahadis baru, menyebabkan kita akan penin tuan-puan, akan penin, bukan penin lalak lagi, penin teruk sangat untuk memahami ilmu kalam. Sebab tu tuan-puan, asas benda-benda ini, nama-nama ini mesti kita kenal, nama-nama yang kita akan guna pakai. Ini basic dalam ilmu apapun. Maka kita masuk di medan ilmu tersebut, kita akan basicnya, asasnya, kita akan cuba mengenali bahasa-bahasa dalam ilmu tersebut. Begitu juga kita tuan-puan, tak lari, kita juga sama. Malam ini kita akan bincang penggunaan istilah asas di dalam ilmu tauhid. Saya tahu tuan-puan dua benda. Pertama, zat, diri, benda yang, tapi zat diri ini dia merujuk khusus kepada diri Allah. Kalau zat tuan-puan terus terbayang dalam ilmu tauhid, zat ini dia merujuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Dia tak merujuk kepada makhluk. Makhluk dia nama lain. Makhluk dipanggil jirim. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Jirim, diri, benda juga, tetapi diri, benda, makhluk ataupun baharu kita panggil jirim. Kita tak panggil zat. Zat diri juga, tetapi diri, benda merujuk kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat tu apa dia sifat? Maqama bi ghairi, sesuatu benda yang bi ghairi, yang ada dia ini kena tumpan yang lain, kena tumpan zat untuk kewujudan diri dia, maka itu kita panggil ciri, kita panggil sifat, bukan kita panggil apa nama ini, diri. Baik, saya tahu. Dan sifat ini dia lebih umum, tapi saya tak nak detailkan. Sifat dia beza dengan apa nama ini, sifat ini dia agak umum, dia beza dengan Arab, tapi kita nak malam ni kita tak nak detail lagi, kita nak umum dulu. Dia ada beza. Sifat dia lebih umum. Dia boleh digunakan untuk benda wujudi dan juga boleh gunakan untuk amrun iktibari. Dia lebih umum. Cuma apabila kita kata sifat ini, dia sesuatu yang berdiri dengan yang lain pada kewujudannya. Sifat ini kita guna untuk apa? Untuk sifat Allah Ta'ala. Apabila sifat, dia kepada zat. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Segala sifat kamalat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciri yang ada pada Allah Ta'ala kita panggil sifat. Kita tak panggil Arab. Kalau jirim, dia merujuk kepada diri dia, tuan-puan. Diri apa? Diri benda. Diri makhluk. Kalaulah ciri makhluk, kita tak panggil, kita eksklusif dia ada khusus dia panggil arad, yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, saya tahu tuan-puan, dua benda, dua sifat, dua istilah kita dah bincang. Yang pertama zat, yang kedua sifat. Baik, ketiganya tuan-puan, empat benda kita nak bincang, baru kita akan baca. Yang ketiganya ialah jirim. Kita dah sebut minggu lepas jirim, kita ulang balik. Kenapa? Kerana dia dia. Malam ni kita baca zat, dia sifat. Zat Allah, sifat Allah. Yang keduanya makhluk, kita panggil apa tuan-puan? Makhluk kita tak panggil zat, tapi kita panggil jirim. Kalau makhluk itu tuan-puan, baharu, kita panggil jirim. Maka jirim ini, ciri jirim kita panggil apa tuan-puan? Kita panggil arad. Aradun. Arad. Kita panggil arad. Kalau ciri Allah kita panggil sifat, ciri makhluk kita panggil arab. Kalau benda makhluk itu diri makhluk, kita panggil jirim. Apa dia jirim? Ma tahayyaza binafsih. Kalau zat itu maqama binafsih. Lebih kurang sama, di ibarat je berbeza tu. Yang ni ma tahayyaza binafsihi. Sesuatu yang bertempat dengan sendiri. Maksud apa? Sesuatu yang boleh bawa diri sendiri, tak perlu menumpan yang lain untuk kewujudan dirinya. Bahasa simple kita panggil diri. Jirim ni tuan-puan, simpelnya, bahasa mudahnya, dia merujuk kepada diri. Diri apa? Diri benda. Diri makhluk. Ini tuan-puan kita panggil, botol ni tuan-puan kita panggil jirim. Ini botol ni tuan-puan kita panggil jirim. Kita panggil jirim. Zat pun boleh panggil, tetapi dia lebih spesifik. Jirim nisbah makhluk. Nisbah
benda. Tu dipanggil jirin. Yang keempat tu, pada 4 benda je malam ni kita nak sebut. Yang keempatnya lah arak. Arak ni apa? Arak ni ma tahayyaza bi ghairi. Lebih kurang sama ibarat dia. Makna sama, ibarat berbeza. Sikit je beza dia. Kalau sifat ma qama bi ghairi. Kalau arak ma tahayyaza bi ghairi. Jirin ma tahayyaza bi nafsi. Jirin benda diri, benda yang boleh bawa diri sendiri. Benda yang bertempat. Awak panggil apa? Sesuatu yang bertempat dengan sendiri. Sesuatu yang boleh bawa diri sendiri, tak perlu tumpai lain. Tu jirim. Yang kena tumpai yang lain ni ciri. Kalau ciri itu tuan-puan, ciri itu ciri pada jirim, dipanggil apa tuan-puan? Tak dipanggil sifat, tapi dipanggil arak. Kita panggil arak. Sesuatu yang bertempat dengan yang lain untuk kewujudan dirinya. Tu kita panggil arak. Mana contoh arak tuan-puan? Contoh arak ini, kita tengok daun. Daun itu kita panggil apa tuan-puan? Diri daun. Diri daun itu kita panggil jirim. Warna yang ada pada daun, hijau pada daun tuan-puan, kita panggil apa? Hijau pada daun kita panggil arak. Kenapa? Karena hijau itu ciri. Hijau itu sifat. Tapi kita tak panggil sifat, kita panggil spesifik dia. Kita panggil arak. Walaupun sifat ni umum, boleh juga dipanggil. Kerana sifat lebih umum, merujuk pada wujudi, merujuk pada amrun iktibari. Dia lebih umum. Tapi arak ini tuan-puan, arak ini kita lebih spesifik kepada ciri yang ada pada jirin. Baik, settle tuan-puan. Putih. Sifat baju ni tuan-puan. Baju ni kita panggil jirim. Kita tak panggil zat. Kerana zat ni kita nisbah merujuk kepada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kalaulah putih pada baju, kita panggil apa tuan-puan? Putih pada baju kita panggil Arab. Kita panggil Arab. Putih pada baju Arab. Hijau pada daun kita panggil Arab. Begitu juga benda lain tuan-puan. Pedas. Lada tuan-puan. Lada tu, diri lada kita panggil apa? Kita panggil jirim. Pedas itu tuan-puan, ciri dia. Pedas itu sifat dia. Pedas itu ciri. Pedas itu benda yang wujudi, benda yang ada, benda yang melekat pada lada. Sifat ni tuan-puan, ciri ni dia tak boleh terasin. Sebab apa tak boleh terasin? Ciri tak boleh bawa diri dia sendiri. Dia nak nampak dia, kewujudan dia kena tupan. Kewujudan pedas kena tupan pada lada. Kewujudan manis kena tupan pada gula. Kewujudan masin kena tupan pada garam. Garam itu, diri garam itu dipanggil jirim. Diri gula itu dipanggil jirim. Manis itu dipanggil ciri, dipanggil arak. Pedas itu ciri lada dipanggil arak. Ini basic tuan-puan. Kalau tak boleh basic ni tuan-puan, dia akan redah. Dia akan hentam, dia akan bedal, dia akan gomor. Tuan-puan biasa dengar tak sebelum daripada ni satu ajaran yang sonsan lagi sesat. Saya tak nak sebut nama siapa, tuan-puan dah tahu. Dia dia mengupas isu makrifah, isu kenal Allah Ta'ala, isu secara zauqinya, tapi basic tak lepas. Ini sesat sonsan lagi menyesatkan orang. Dia kata seperti gula. Manis itu dia kata zat. Gula itu sifat, takkan terbalik tuan-puan. Pedas itu zat. Kok mana pedas itu zat? Zat itu diri. Zat itu diri. Pedas itu bukan diri. Pedas itu tak boleh tengok tanpa melekat di lada. Manis itu bukan diri. Manis itu ciri. Ciri yang melekat pada gula. Manis tak boleh tengok tanpa dia melekat di gula. Tuan-puan, boleh tak kita nak beli manis sekilo? Tak nak gula. Gula saya tak nak berat. Tak nak bawa gula. Pergi di kedai. Haji, saya nak gula. Saya nak manis satu kilo. Gula saya tak mau. Ini orang panggil gila tuan-puan. Inilah ajaran orang gila. Ajaran sonsan lagi sesat. Yang mengatakan bahawa manis itu zat. Yang mengatakan pedas itu zat. Ini bahaya tuan-puan. Bahaya apabila basic dia tinggalkan basic. Sebab tu nak mengaji zauqiyah, nak mengaji ilmu tasawuf tinggi tuan-puan, sangat-sangat penting untuk kita tengok siapa yang mengajar. Baik, terus tuan-puan. Dah tahu dah 4 asas ini tuan-puan. Tuan-puan dah tahu sifat azat,
tuan-puan dah tahu sifat, tuan-puan dah tahu jirim, tuan-puan dah tahu Arab, kita boleh baca. Kenapa? Kerana malam ni kita nak sharing dua benda ini, dia berkisar kepada istilah ini. Apabila kita sebut Allah, ciri Allah tak sama dengan ciri makhluk. Kita tahu tuan-puan ciri makhluk. Apabila kita sebut perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Ni selain perbuatan akan kita sebut lain. Baik, kita tengok tuan-puan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan bersalahan pada sifat itu ialah pada sifat. Dia tak sebut Arab tuan-puan, dia sebut sifat. Maksudnya sifat Allah Ta'ala. Ini ciri yang ada pada Allah kita panggil sifat. Ciri Allah Ta'ala ni dia tak boleh terasing. Dia kena nupan diri Allah. Apa dia tuan-puan? Ciri Allah. Ciri kudrah, ciri perkuasa yang ada pada Allah. Dia tak boleh perkuasa duk asing dengan diri Allah. Ciri sami', ciri sam'un, ciri sama', pendengar Allah Ta'ala. Pendengar yang ada pada diri Allah, tuan-puan. Dia tak boleh terasing. Pendengar lain, zat lain tak boleh. Tak boleh terasing. Dan bersalahan dan tak sama pada sifat itu ialah. Dan bermula tu mubtada. Ialah tu khabar. Dan bermula bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan ara yang bertangkuk di jirim. Kita faham dah ara apa dia tuan-puan. Jirim pun kita dah faham, ara pun kita dah faham, clear. Yang kata ciri Allah ni tuan-puan, apa dia? Ciri Allah ini bukan Arab yang berada di jirim. Kalau diri Allah, kita faham apa ni minda kita terbayang spontan, diri Allah bukan jirim. Yang ni diri Allah ini tak sama, yang kata Allah tak sama, diri Allah tak sama dengan baharu, diri Allah tak sama dengan makhluk, maksud diri Allah bukan jirim. Jirim tu apa tuan-puan? Jirim tu panggilan nama diri makhluk, diri benda. Benda tu apa? Benda merujuk pada makhluk. Maka kita panggil jirim. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan jirim. Jirim yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Jirim mengambil ruang untuk kewujudan dirinya. Dan jirim ni tuan-puan, diri, benda, dan jenis ambil ruang untuk kewujudan dia. Dan ciri yang ada pada diri benda tu tuan-puan, ciri yang ada pada jirim kita panggil apa tuan-puan? Kita panggil Arab. Arab tu merujuk kepada ciri. Ciri apa tuan-puan? Ciri yang ada pada jirim. Apabila kita sebut malam ni, kita nak bincang, Allah tak sama, sifat Allah tak sama dengan baharu. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-puan, sifat Allah Ta'ala ini bukan Arab. Kenapa dia tak sebut jirim? Bukan jirim? Kerana jirim itu diri. Sedangkan kita nak bincang ciri. Ciri Allah, maka dia sebut juga ciri makhluk, iaitu Arab. Nampak tak tuan-puan? Simple lah, mudah untuk kita faham. Iaitu ciri Allah, sifat Allah tak sama dengan sifat yang ada pada jirim ataupun bahasanya, termanya kita panggil Arab. Tu kesimpulan dia. Kesimpulan dia tuan-puan, saya ulang sekali lagi, sifat Allah Ta'ala bukan Arab yang melekat pada jirim. Paling simple dan paling ringkas lagi tuan-puan. Kita dah faham dah yang detail, paling ringkas kita boleh guna apa dia tuan-puan? Kita boleh sebut yang kata sifat Allah bukan Arab. Pendek aja. Tak perlu kita kata Arab yang melekat di jirim. Kita dah faham. Kita Arab dia melekat di jirim. Arab dia menupan jirim. Arab dia tak boleh berdiri sendiri untuk kewujudan diri dia. Nak duduk, nak terdiri, nak wujud sendiri, tak boleh. Kalau boleh, bukan sifat. Itu diri. Maka Arab ini, dia bertangkuk di jirim. Tu. Yang kata bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan Arab. Arab yang duduk di mana? Arab yang bertangkuk, yang melekap di jirim. Dan bertempat, dan Arab tu, dan bertempat bersama dengan jirim. Bertempat ni sama jugalah dan tafsir. Yang kata Arab di mana? Arab ni dia duduk di mana? Arab ni dia melekat di jirim. Arab ni dia bertempat di jirim. Arab ni dia menumpan jirim.
Tu arah tuan-puan Tuan-puan tengok putih ni. Putih ni tuan-puan, dia tak boleh duduk sendiri. Tak boleh kewujudan putih tanpa benda. Kena tengok benda. Kena ada benda. Putih dia duduk di dinding, putih dia duduk di silin, putih dia duduk di baju, putih dia duduk di kertas. Dia tak boleh tiba-tiba putih, tunjuk putih. Cuba tengok putih. Putih apa? Mesti kita tengok, kita akan tanya, putih apa? Kenapa kita nak tanya putih apa? Sebab putih itu orang dah faham. Ciri mesti dia duduk pada diri. Sebab itu orang tanya putih apa? Orang nak tahu apa benda yang putih itu. Kerana putih itu ciri. Putih itu sifat. Sifat bagi apa? Sifat bagi benda. Maka benda itu diri. Diri kalaulah Allah, kita panggil zat. Kalau benda, kita panggil jirim. Ciri ni, ciri benda, ciri makhluk, kita panggil arad. Mudah saja tuan-puan. Paling penting istilah itu kita guna pakai. Kita tak guna pakai, dia lupa tuan-puan. Dia lupa. Apapun istilah tuan-puan. Apapun istilah. Istilah kalau kita tak guna, bahasa ni kita tak guna, dia lupa tuan-puan. Memang itulah itu dia punya nature, dia panggil apa? Dia panggil nature dia. Memang itulah fitrah semula jadi yang Allah cipta, Allah buat untuk kita. Apapun jenis ilmu, jenis bahasa, apapun kalau kita tak guna dia, kita tak beramal dengan dia, lupa. Sebab itu ilmu syarak, kenapa semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hilang tuan-puan? Sebab tidak ada hilangnya pengamal. Sebab apa orang tidak amal? Sebab orang tak belajar. Apabila hilangnya para pelajar, hilangnya orang belajar, tidak ada dah orang nak belajar ilmu syarak. Kalau belajar pun dia tak amal, maka sudah tentu pengamal yang menepati dengan syariat tidak ada. Apabila tidak ada, itulah kita panggil proses lenyapnya syariat. Lenyap syariat dengan sebab apa? Dengan sebab manusia tidak lagi menjadi pengamal. Tuan-puan, tadi gangguan lain sangkut-sangkut. Kita cuba sambung, sekali lagi tuan-puan, kita sambung sebab tadi line tak berapa clear, sangkut. Saya tak pasti dia punya punca dia. Kenapa? Mungkinlah device banyak. Malam ni banyak yang guna rumah saya ni. Malam ni banyak guna device. Kita cuba try sekali lagi tuan-puan, harap-harap tak sangkut kali ni. Kita sambung sikit lagi malam ni, kita nak settle sikit lagi dua makna dan kita nak settlekan dalil. Itu saja malam ni. Kita harap tak sangkut. Tak, memang sangkut lagi ke? Kita harap okey kali ni. Tak sangkut lagi. Kita nak cuba habiskan sikit lagi tuan-puan. Sikit lagi kita nak habiskan. Harap tak sangkut. Lain pun kacau. Malam ni selalu dia kacau. Malam lain tu jarang sangat lah. Malam lain saya duduk online. Malam lain dia jarang sangat. Malam ni. Mungkin malam ni sebab di rumah saya ni dia banyak guna device. Ada apa? Zoom meeting pun ada. Isteri ada meeting. Anak-anak pun dia ada yang ada yang buat kerja. Tersangkut lagi ke? Boleh komen tak tuan-puan? Kalau tersangkut tu kita agak ralak lah untuk kita teruskan. Ustaz Din kata okey. Al-Fadhil Muhammad Sofian kata tersangkut sikit. Kita tunggu sekejap lagi tuan-puan. Kita nak kalau tak sangkut kita nak habiskan sikit hari malam ni. Kita nak habiskan sebab minggu depan kita nak masuk tajuk baru dah. Sekejap tuan-puan.
Okey tuan-puan, kita sambung sikit lagi tuan-puan. Kita sambung sikit lagi kalau dah okey. Ramai kata dah okey, kita sambung sikit lagi. Saya tak pasti di mana yang sangkut tadi tuan-puan. Saya tak pasti, tapi saya rasa kita dah settle perbahasan yang pertama. Kita ada dua saja malam ni. Kita nak bahas dua saja malam ni, iaitu Allah Ta'ala tak sama dari sudut sifat dan Allah Ta'ala tak sama dari sudut perbuatan. Dan saya rasa sempat sebelum sangkut tadi settlekan makna Allah Ta'ala tak sama dari sudut perbuatan, dari sudut ciri, dari sudut sifat. Jadi kita sambung untuk settlekan Allah Ta'ala tak sama dari sudut perbuatan, tuan-tuan. Baik, kita terus kepada seterusnya tuan-puan, dan bersalahan pada perbuatan itu. Perbuatan ini dia agak simple tuan-puan, dia tak detail. Kita akan detailkan pada wahdaniyah. Cuma yang paling penting, yang paling kita kena ingat ialah Allah Ta'ala tak sama dari sudut diri, dari sudut zat, dengan makna zat Allah Ta'ala bukan jirin yang mengambil ruang untuk kewujudan dirinya. Dan yang kedua tuan-puan, yang kita bincang hari ini, yang kita bincang malam ni, Allah Ta'ala tak sama dari sudut sifat. Apabila kita sebut sifat tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada sifat Allah, iaitu sifat Allah bukan Arab yang melekat pada jirin, bukan Arab yang berdiri pada jirin, bukan Arab yang berada pada jirin. Sangkut lagi sangkut juga. Saya tak pasti problem apa. Ali Nasir kata masih sangkut. Kita teruskan. Kalau sangkut juga tuan-puan, minta tuan-puan komen. Kalau sangkut juga tuan-puan komen, sebab kita agak ralak kalau sangkut, sebab kita nak teruskan mungkin agak ketinggalan. Okey, sudah okey Ustaz. Okey, kita teruskan. Baik, kita cuba ekspreskan sikit tuan-puan, takut sangkut lagi dan masa kita pun hampir. Kita terus dengan perbuatan Allah. Dah settle dah dua ni paling penting. Yang ni agak mudah sikit tuan-puan. Ketiga agak mudah. Okey, Ustaz Din kata okey dah, dengki molek dah. Okey. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan bersalahan pada perbuatan itu. Perbuatan ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baru, kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan ini ijad yang tiada kepada ada. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda, yakni bukan daripada madah, bukan daripada bahan-bahan dan perkakas alat jentera. Baik, settle. Itu saja maksud perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan baru. Apa maksud dia tuan-puan? Ringkas yang kita nak faham, yang kita nak pegang, yang kita nak beriman dan hati kita. Apabila kita sebut Allah Ta'ala tak sama, meliputi tiga aspek. Tak sama dari zat, tak sama sifat, tak sama perbuatan. Apa maksud tak sama perbuatan? Maksud dia tuan-puan, perbuatan Allah Ta'ala bukan perbuatan Allah Ta'ala ini merujuk kepada tuan-puan perbuatan yang sebenar, perbuatan yang hakiki. Apa dia perbuatan hakiki? Perbuatan yang jenis ijad, yang jenis mengadakan benda yang tiada dan menadankan benda yang ada. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, ini dipanggil perbuatan yang sebenar, perbuatan hakiki, hanya merujuk kepada perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah ni tuan-puan, dia merujuk kepada perbuatan ijad, perbuatan mengadakan. Daripada tiada, dia mengadakan sesuatu benda dan dia menadankan, meniadakan sesuatu yang ada. Jadi itulah dia, apabila kita sebut perbuatan, dia hanya merujuk kepada perbuatan Allah. Jadi panggilan perbuatan ini tuan-puan, dia eksklusif. Orang lain dia tak merujuk pada perbuatan lain. Dia hanya merujuk kepada apa tuan-puan? Dia hanya merujuk kepada perbuatan Allah. Orang lain tak boleh guna perkataan ini. Maksud apa tuan-puan? Guna pun hanya sekadar bahasa sahaja, bukan sebenar. Contoh kita kata, oh aku buat. Sebenarnya itu dari sudut majaz sahaja. Oh ini perbuatan manusia. Cantik dia buat rumah, cantik dia buat kereta, cantik dia buat sekian-sekian. Walaupun kita guna buat, tetapi sebenarnya bukan perbuatan manusia, hanyalah dari sudut bahasa sahaja. Tapi dari sudut yang sebenar-benarnya, perbuatan ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada perbuatan Allah Ta'ala sahaja, iaitu perbuatan yang jenis tiada. Yang jenis benda yang tiada, dia boleh mengada. Perbuatan yang mengada dan mengadam. Itu bahasa paling simple tuan. Bahasa paling simple, apabila kita sebut perbuatan Allah, merujuk kepada perbuatan mengada dan juga menadam. Beres. Settle. Baik.
Adapun manusia tuan-puan, nisbah manusia, nisbah baharu, nisbah makhluk. Adakah kita panggil perbuatan? Tidak. Dia hanya tuan-puan kita panggil apa? Kita panggil dia hanya mengubah. Adapun manusia bukan perbuatan ijad, bukan perbuatan mengada daripada benda tiada, bukan menadan benda yang dah ada. Hanya nisbah perbuatan manusia ini hanya mengubah sahaja daripada madah, daripada bahan-bahan mentah yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Manusia ubah jadi sesuatu benda. Daripada kayu yang disediakan oleh Allah Ta'ala, manusia boleh ubah daripada kayu itu kepada perabot, daripada kayu kepada almari, daripada kayu kepada kursi, daripada kayu kepada meja. Ini dia panggil proses mengubah bahan-bahan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, settle tuan-puan. Adapun nisbah ini kita akan detailkan pada wahdaniyah tuan-puan. Nisbah perbuatan kita, nisbah nama ni, nama keluar daripada manusia dipanggil usaha dan ikhtiar. Kita tak panggil perbuatan, cuma kita panggil perbuatan itu perbuatan majazi, bukan hakiki. Hakikinya ialah perbuatan Allah yang merujuk kepada ijad, merujuk kepada perbuatan mengada dan juga meniadakan. Baik, perbuatan manusia hanya mengubah. Manusia buat, hanya mengubah benda-benda yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarnya perbuatan daripada manusia itu ada nama dia, ada nisbah dia yang kita panggil nisbah ikhtiar, yang kita panggil nisbah usaha dan ikhtiar, yang kita akan bincang dalam tajuk spesifik dia tuan-puan ialah wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Baik, teruskan kita nak expresskan tuan-puan. Kita terganggu banyak tadi. Dan dalil habis. Dan dalil ni saya baca cepat tuan-puan. Kita dia sama je konsep dia, oleh kerana sama konsep wujub kidan baqa, mukhalafah, sama saja tiga ciri ataupun tiga sifat yang telah kita bincang sebelum daripada ni, konsep yang sama, iaitu dalil yang kita kena tahu. Bukan saja makna, tetapi kita kena ada dalil. Apa dalil yang kita kena nampak di hati kita, kena faham di hati kita, yang bahawasanya Allah Ta'ala tak boleh sama dengan makhluk. Mana dalil dia? Dan dalil yang menunjukkan tu dalil asal daripada bahasa Arab dalla yadullu dilalatan. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamai. Tidak tu istihalah tuan-puan, mesti ada. Tidak, mesti ada wujub dengan istihalah. Ni konsep gandingan mantak yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru, mesti Allah tak sama dengan baru, dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Ini dalil akal. Dalil akal duduk di bawah sekali. Kita fikir, jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru, kita fikir, kita andai. Macam mana cara analisis? Kita analisa dengan menggunakan teori akal kita, dan result dia, natijah dia, result dia akan keluar mesti akal boleh terima nak kata Allah sama. Mesti Allah tak sama dengan baharu. Nak lahirnya result mesti tuan-puan, dia kena fikir dulu. Jadi prosesnya fikir dengan akal kita, kemudian lahirnya result, lahirnya keputusan akal mesti buat. Akal tak boleh terima nak kata Allah Ta'ala tak sama, maka akal kata mesti Allah tak sama dengan baharu. Mana dia fikir? Kalau Allah Ta'ala ni tak bersalahan bagi segala yang baru, kalaulah Allah tak bersalahan, nascaya. Jawab dia, nascaya adalah ia Allah menyamai dengan sesuatu yang baru ini. Apabila kita kata Allah, kalau, ni andai, fardu takdir. Andailah kita kata Allah Ta'ala tak bersalahan. Jawab dia apa? Keluar result dia, nascaya ia Allah itu sama dengan apa? Dengan segala, dengan sekalian yang baru. Kalau kita kata Allah tak sama, Allah tak bersifat dengan sama, Allah tak bersifat dengan bersalahan, nescaya Allah ini sama dengan baharu. Apabila Allah sama dengan baharu, apa yang apa lagi kita nak kata? Maka jika menyamai dengan baru, kalaulah Allah sama dengan kita, kita ada diri jenis mengambil ruan, Allah pun ada diri jenis mengambil ruan. Kita ada ciri, ada ciri. Allah ada ciri Allah sama dengan ciri kita. Apabila sama,
Jika menyamai dengan yang baru, tentulah ianya, ya Allah itu baru. Kalaulah dia sama dengan baru, confirm lah ataupun tentulah dia pun baru juga. Seperti itu juga, yang ni ianya Allah tu baru, baru-baru tu seperti itu juga, seperti barulah. Kalau Allah Ta'ala seperti makhluk, diri pun sama dengan makhluk. Makhluk ni jenis diri mengambil ruang untuk kewujudannya. Allah pun mengambil ruang juga. Makhluk duduk, dia pun duduk juga. Makhluk ada anggota, Allah Ta'ala ada anggota juga. Kalaulah dia sama dengan makhluk. Kalau dia sama. Dan iaitu, kalau Allah sama dengan makhluk ni, dan iaitu batal. Apa batal? Tak betul. Allah sama dengan makhluk ni tak betul. Kerana apa? Tak betul ni. Kerana telah terdahulu sabit kidam dengan dalil-dalil yang nyata. Sebab kidam kita dah bincang dalil. Kalau Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk, Allah ada mula. Kan Allah bersifat dengan kidam, tak ada mula. Kalaulah kalaulah kita kata Allah sama dengan makhluk, Allah ni baru. Apabila baru, dia ada mula. Sedangkan kita dah sabib, dah kejap, dah tetap dalil pada kidam Allah Ta'ala ni tak baru. Allah Ta'ala tak ada mula. Dalil sama je konsep dia tu dengan kidam. Maka tetaplah, kejaklah, mantaplah, kemahlah, confirmlah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tetap di mana? Tetap di hati kita. Nampak di hati kita. Mantap di hati kita. Kemas di hati kita. Tu dia tetap. Tetap di mana? Tetap kepahaman kita. Tetap kenampakan di hati kita. Tetap jelas kepahaman di hati kita. Apa yang kita faham? Allah bersalahan bagi segala yang baru. Allah ni tak boleh sama dengan baru. Dan tidak menyamainya Allah. Tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baru. Tetap mesti Allah bersalah dengan baru. Dan tak, mesti ada tak. Dan tidak menyamai, tak sama Allah Ta'ala dengan yang baru. Itulah pengakuan yang sebenar. Itulah yang merujuk pada dua pengakuan. Mesti Allah Ta'ala bersalahan, dan juga mesti Allah Ta'ala tak sama dengan yang baru. Dia bersalahan dengan yang baru, dan dia tak sama dengan yang baru. Itulah pengakuan yang sebenar, yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Mana pengakuan Tuhan dan Quran? Ini last. Dia bawa dua-dua. Pengakuan Tuhan dan Quran, Allah Ta'ala declare secara terbuka dan Quran dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Ikhlas ni tuan-tuan, ramai orang beriman dengan surah Ikhlas, tapi dari sudut terjemahannya sahaja. Ada orang yang i'tirad, ada orang yang condemn metodologi ahli sunnah wal jamaah. Dia condemn metodologi Asy'ariyah, dia condemn metodologi Al-Maturidiyah. Katanya tak perlu kita belajar secara detail satu persatu, mengikut syllabus, mengikut manhaj yang digubah oleh dua tokoh ini. Memadailah kita beriman dengan surah Ikhlas. Ini berhati-hati tuan-tuan, berhati-hati. Jadi kita beriman dengan surah Ikhlas sama juga. Mana dalil? Tengok dalil kita. Macam mana kita faham dengan surah Ikhlas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ni. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dua ciri dalam ni tuan-tuan. Ciri yang pertamanya ialah ciri ahad. Kita akan bincang kadatan wahdaniyah. Dan ciri yang keduanya adalah ciri mukhalafatu ta'ala lil hawadi, di belakang sekali. Tengok bagaimana konsep ini yang diajar oleh Allah Ta'ala, dan konsep inilah yang diambil oleh tokoh kita, penyusun metodologi Ahlussunnah wal Jamaah yang nama dia Abu Hasan Asy'ari ini, cara memahami ciri Allah Ta'ala melalui konsep yang diajar oleh Allah Ta'ala. Mana dia tuan-tuan? Tengok. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah wahai Muhammad, memberitahulah wahai Muhammad, muajarkanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Apa dia? Huwa, dia. Kata nama ni tuan-puan. Dia ini refer kepada siapa tuan-puan? Refer kepada Allah. Dia, yakni Allah. Tapi dia dah bawa tuan-puan. Huwa Allah. Huwa pun dia bawa, Allah pun dia bawa. Nak takib. Qul huwa Allahu ahad. Dialah. Siapa dia tu? Allah. Dia cerita. Allah ini apa dia? Ahadun, yang bersifat dengan ahad. Allah ini bersifat dengan satu. Ini apa dia tuan-puan? Ini kita panggil wajibun. Kita panggil apa tuan-puan? Kita panggil wajib. Apa wajib? Mesti satu. Ni. Allah Ta'ala, ini konsep yang kita sedang belajar ni tuan-puan, konsep daripada Quran yang kita adaptasikan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Bukan konsep yang dirintis oleh Abu Hasan Asy'ari menggunakan akal mereka, tidak. Ada sumber ambilan yang jelas. Mana dia? Tengok. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu bercirikan satu. Mesti Allah satu. Ini wajib. Allahus Samad, tempat Tuhan. Allah ni siapa? Dia perkenal dia lagi. Allah ini tempat menjadi tumpuan seluruh makhluk. Makhluk berhajat kepada Allah. Lam yalid. Allah ini dia tak beranak. Allah ini dia tumpuan tak beranak. Tak beranak itu dia panggil istihalah. Allah yang ajar konsep wujub dengan istihalah. Beranak itu dia panggil mustahil. Perkara yang akal tak boleh terima. Perkara yang tak mungkin berlaku. Perkara yang panggil apa? Perkara yang perkara yang tak boleh berlaku. Perkara yang tak mungkin berlaku. Perkara yang tak sungguh. Apabila perkara tak sungguh, akal buat keputusan mesti tak sungguh. Beranak itu mustahil. Perkara tak boleh berlaku. Allah beranak, perkara tak boleh berlaku. Perkara tak mungkin berlaku. Perkara tak sungguh. Maka akal buat decide tuan-puan. Akal buat decision. Akal kita ni sebagai orang yang akan buat keputusan. Decision making. Manusia ni antara fungsi kita, antara peranan kita adalah pembuat keputusan. Menggunakan akal kita. Apa yang kita decide? Kita decide mesti sungguh Allah tak beranak. Siapa ajar tuan-puan? Allah Ta'ala ajar. Lam yalid. Tak beranak. Dia yang ajar konsep tak beranak ini. Walam yulad, dan walam istihalah, yulad mustahil. Apa nama ni? Yulad, walam lam yalid, walam yulad. Walam itu istihalah, yulad itu mustahil. Dan tidak diperanakkan. Dan tak diperanakkan. Ni bertemu dengan dalil malam ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil malam ni duk last sekali. Apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sama ahad dengan sesuatu. Kufuan ini tuan-puan mustahil. Kufuan ini sama standard sekufu. Sekufu sama standard. Walam yakul lahu kufuan. Tak sama, tak sekufu, tak standard. Siapa yang ajar? Allah Ta'ala yang ajar dalam surah Ikhlas tuan-puan. Walam itu dipanggil tak, itu dipanggil istihalah. Kufuan itu sama, itu mustahil. Sama dengan makhluk, mustahil. Maka lahirlah tak sama dengan makhluk. Baik, saya tuan-puan, kita nak ekspreskan. Artinya katakanlah, wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Allah yang dituju segala hajat atas segala mengekalinya. Ini Allah kekal walaupun binasa segala makhluk. Allah tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, dia akan Allah. Dan tidak ada baginya bagi Allah yang menyerupai satu pun. Ini saya terjemah dengan cepat sebab kita dah terjemah word by word tadi. Maka nyata daripada surah Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan,
Kita bincang minggu depan kita masuk tajuk baru iaitu ciri yang kelima. Minggu depan ciri yang kelima, huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. InsyaAllah tuan-tuan minggu depan. Jadi kesimpulan bulan minggu ni ataupun kesimpulan malam ni, kita dah lengkapkan dua makna yang asas untuk kita memahami satu word, satu perkataan yang kata Allah bersalahan dengan baru. Apa maksud statement ini? Allah bersalah dengan baru, mesti Allah bersalah dengan baru, dengan maksud Allah tak sama dengan baru, sama ada dari sudut diri, sama ada dari sudut sifat, sama ada dari sudut perbuatan. Dan last sekali kita dah bincang dalil akal dan juga dalil surah Qul Huwallahu Ahad. Akhir sekali tuan-puan, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu dalil Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak sama dari sudut diri Allah. Diri Allah bukan jirin yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Allah tak sama dari sudut sifat. Sifat Allah bukan Arab yang melekat pada jirim. Dan Allah Ta'ala tak sama dari sudut perbuatan. Perbuatan Allah, perbuatan yang mengadakan benda yang tiada dan menahadankan benda yang ada. Adapun perbuatan manusia merujuk kepada proses mengubah sahaja. InsyaAllah tuan-puan, kita akan jumpa lagi minggu depan dalam tajuk yang baru, iaitu ciri yang kelima daripada 20 ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tuan-puan semua sanggup tunggu pada malam ini. Walaupun kita ada gangguan teknikal tuan-puan, gangguan lain tersangkut-sangkut tadi. Besar tuan-puan, gangguan ni besar, bukan gangguan teknikal sebenarnya. Dia kacau sampai kita terpaksa kena buat dua kali ni problem lah, dua kali ni. Tapi tak apalah, apa pun tuan-puan, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman yang baik pada kita dan Allah berikan kekuatan pada kita untuk beramal, untuk pegang apa yang kita faham. Kerana inilah amalan yang paling besar reward kita, paling besar pahala yang Allah rekodkan, Allah catatkan setiap hari, kerana kita pegang tentang ketuhanan, tentang ciri yang ada pada Allah. Itulah dia reward yang paling besar, amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kita Surah An-Nur, kepada pengerusi kita Al-Fadhil Ustaz Man, kepada seluruh ahli jawatan kuasa, kepada Al-Fadhil Ahmad Al-Fajri kita dan seluruh ahli jawatan kuasa, dan juga tidak dilupakan kepada tuan-puan yang selalu follow kita, mengimarahkan juga membesarkan majlis ilmu sebagai majlis ulang kaji kita. Walaupun tuan-puan dah mahir, tetapi kita ulang kaji, mudah-mudahan Allah berikan awak panggil ilmu makin ulang makin nampak, mudah-mudahan makin mantap kepahaman kita dan makin tinggi iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi.